Peperangan Vietnam adalah satu konflik ketenteraan yang berjangkau sehingga 2 dekad dari tahun 1955 hingga 1975. Pihak yang memenangi Peperangan Dunia Kedua telah memutuskan untuk membahagikan negara Vietnam dan bukannya menyatukannya. Vietnam sebelum ini berada dalam penjajahan negara Perancis sejak awal abad ke-19. Namun, sejak tercetusnya Perang Dunia Kedua, Vietnam jatuh ke tangan Jepun. Apabila Jepun mengalami kekalahan pada tahun 1945, Jepun keluar daripada Vietnam. Peperangan yang panjang ini juga melibatkan seramai 5 Presiden Amerika Syarikat. Jadi, kenapa peperangan ini berlaku? Dan bagaimana Amerika Syarikat boleh kalah? Teruskan menonton. Persetujuan Geneva. Pada Julai 1954, di Geneva, Perbincangan Keamanan telah mendapat persetujuan untuk membahagikan Vietnam kepada bahagian utara dan selatan dengan berdasarkan kepada garisan selari ke-17 sebagai garisan pembahagi. Bahagian utara diperintah oleh Ho Chi Minh dari pihak komunis dan bahagian selatan diperintah oleh pemerintah bukan komunis berpusat di Saigon. Kenapa Amerika Syarikat berminat dengan Vietnam? Presiden Amerika Syarikat John F. Kennedy pada tahun 1961 setelah mendapat laporan mengenai keadaan di selatan Vietnam dinasihatkan untuk membina kekuatan tentera, ekonomi dan menghantar bantuan teknikal ke Vietnam. Presiden terdahulu mengenalkan teori domino yang menyatakan jika sesebuah kerajaan jatuh kepada komunis, negara-negara jiran akan terjebak termasuklah Indonesia, Thailand, Burma, Malaysia, Laos dan Kemboja. Oleh sebab demikian, Amerika Syarikat tidak mahu membiarkan Vietnam. Pada tahun 1962, jumlah tentera Amerika Syarikat di Vietnam adalah seramai 9,000 orang berbanding hanya 500 orang pada tahun 1950-an. Ini membuktikan Amerika Syarikat sanggup membuat apa sahaja untuk menyekat pengaruh komunis. Penglibatan menyeluruh dalam Perang Vietnam. Pada Ogos 1964, Kerajaan Amerika Syarikat menerima berita bahawa 2 bot torpedo milik Vietnam Utara menyerang kapal pemusnah Amerika Syarikat di Teluk Tonkin. Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Lyndon Johnson, telah meminta kebenaran dari barisan Kongres untuk menggunakan kuasa ketenteraan penuh di Vietnam dan terhasillah Revolusi Tonkin. Soviet Politburo, iaitu sebuah badan yang membuat polisi tertinggi Parti Komunis di Soviet Union, membalas dengan menambah sokongan di Vietnam Utara dan menghantar kapal terbang, senjata, peluru, radar, sistem pertahanan udara, makanan dan ubat-ubatan. Manakala China menghantar beberapa pasukan jurutera tentera ke Vietnam Utara untuk membina struktur perisai kritikal. Protes Perang Vietnam. Seramai lebih 15,000 tentera Amerika Syarikat terkorban dan sekitar 100,000 lagi orang cedera. Pada tahun yang sama juga, bermula demonstrasi anti-peperangan secara besar-besaran di bandar-bandar Amerika Syarikat. Dalam masa peperangan berlangsung, ramai tentera Amerika di Vietnam hilang kepercayaan disebabkan alasan kerajaan yang membiarkan mereka di Vietnam. Namun pihak Washington sentiasa menyatakan pendirian bahawa akan memenangi peperangan tersebut. Vietnam Utara membuat kejutan kepada Amerika. Pada Januari 1968, serangan paling besar Tet Offensive berlaku di mana puak pembebasan Viet Minh dan tentera Vietnam Utara bergabung menyerang Vietnam Selatan. Serangan dilakukan di lebih 100 bandar di Vietnam Selatan, termasuk Hue dan Saigon. Manakala kedutaan Amerika Syarikat pula ditawan musuh. Jumlah tentera Amerika Syarikat yang mati direkodkan adalah tertinggi. Ianya telah mengubah sepenuhnya pandangan Amerika Syarikat terhadap Perang Vietnam, menyebabkan mereka mencari cara terbaik untuk keluar daripada Vietnam. Amerika Syarikat berundur daripada Vietnam. Pada tahun 1969 hingga 1972, Presiden Nixon mengurangkan jumlah tentera Amerika dari Vietnam secara beransur-ansur. Oleh itu, Tentera Darat Selatan Vietnam yang dikenali sebagai ARVN menjadi pihak yang menggalas tanggungjawab untuk menjaga bahagian Vietnam Selatan. Strategi yang dinamakan sebagai Vietnamization ini telah mengurangkan jumlah tentera Amerika dari 549,000 pada tahun 1969 kepada 69,000 orang pada tahun 1972. Pada Januari 1973, Presiden Nixon menandatangani Persetujuan Keamanan sebagai pengakhiran pelibatan Amerika Syarikat dalam Perang Vietnam. Pihak Vietnam Utara juga telah membebaskan 591 orang tentera Amerika yang ditahan. Tentera Amerika Syarikat tidak dinafikan mempunyai peralatan peperangan yang lebih canggih. Akan tetapi, semua ini tidak memberi kelebihan dalam teknik peperangan secara gerila. Ditambah lagi, tentera Vietnam lebih tahu menggunakan hutan yang tebal sebagai tempat berselindung. Dedikasi.
Tentera Vietnam Utara adalah amat berdedikasi dalam peperangan untuk kemerdekaan dan mempunyai semangat komunis yang tinggi. Mereka sangat setia kepada pemerintah komunis yang membantu mereka mendapatkan kembali tanah di bahagian utara Vietnam. Tentera yang dikenali sebagai komunis Viet Cong berkhidmat dalam tempoh yang lama menjadikan mereka berpengalaman dan tahu akan taktik pihak Amerika. Berperang di tempat sendiri. Tentera Viet Cong sangat mengetahui selok-belok tanah dan juga telah mendapat sokongan penduduk kerana banyak menolong penduduk Vietnam Utara. Mereka sangat pandai membina terowong, perangkap dan berselindung di dalam hutan sehingga susah untuk dikesan musuh. Serangan besar Tet Offensive. Serangan besar-besaran Tet Offensive yang dilancarkan oleh gabungan tentera-tentera Vietnam Utara pada tahun 1968 memberi impak negatif besar kepada Amerika Syarikat dan ramai daripada mereka mati dan cedera. Sekitar 100 bandar diserang oleh lebih daripada 80,000 tentera Vietnam Utara. Ini membuktikan kepada Amerika yang peperangan ini mustahil untuk dimenangi, lebih-lebih lagi setelah kedutaan Amerika Syarikat di Saigon berjaya ditawan. Amerika Syarikat kekurangan skil teknikal dan politikal. Terdapat laporan yang mengatakan peralatan peperangan yang digunakan pihak Amerika tidak berfungsi dengan baik, termasuk senapang M16. Beberapa tentera telah ditemui mati di dalam hutan bersama bahagian-bahagian senapang yang dipisahkan, menunjukkan bahawa mereka berusaha untuk membaiki senapang tersebut dalam keadaan diserang musuh. Selepas itu, peluru diubah suai dan tidak memberi masalah untuk digunakan, namun kualiti yang digunakan sangat rendah seperti alat permainan. Begitu juga helikopter yang dinamakan Chinook yang sangat terdedah kepada kemalangan. Ini kerana tentera mengisi kargo dengan lebih banyak dan berat kerana menganggap helikopter yang mempunyai 2 kipas ini adalah lebih kukuh. Banyak helikopter Chinook telah terhempas menyebabkan kematian tentera. Populariti Vietnam Utara. Tentera Amerika Syarikat adalah tidak diminati dan disukai oleh majoriti rakyat Vietnam. Kebanyakan rakyat Vietnam menyokong tentera utara komunis Viet Cong kerana mereka ini membangunkan sosial dan ekonomi yang diperolehi bersama kemenangan pihak komunis. Penindasan kepercayaan Buddhis. Kebanyakan rakyat Vietnam adalah beragama Buddha, tetapi pihak di selatan membawa ajaran Katolik yang menindas. Rakyat tidak dibenarkan menyambut perayaan Buddha dan mengibarkan bendera Buddha di hari kelahiran Buddha. Ini menyebabkan protes, termasuklah mereka menulis surat menggunakan darah sami-sami Buddha dan membakar diri sendiri. Perbuatan Sami Quang Doc yang telah mencederakan diri sendiri dengan cara membakar diri telah menyebabkan ramai pengikut membuat perkara yang sama. Secara kesimpulannya, peperangan Vietnam adalah perang yang menggabungkan pemerintahan imperialisme pada abad ke-19, iaitu penguasaan terhadap negara-negara kecil oleh kuasa asing bagi kepentingan politik dan ekonomi. Ianya adalah era yang sangat kompleks dan diselami dengan pelbagai bencana akibat kesilapan manusia untuk menilai, serta banyak kekejaman yang tidak dihebahkan. Secara jelas, ini memberikan kesan yang sangat tragik kepada semua pihak yang terlibat, terutamanya rakyat di Vietnam. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.